KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey sebagai hos anda, dan tentunya subjek yang akan kita belajar hari ini satu subjek yang amat menarik dan diminati semua pelajar aliran sains, iaitu subjek sains tambahan. Tapi sebelum Wani nak bagi tahu apa yang akan kita belajar hari ini, Wani nak pesan berulang-ulang kali untuk anda semua sentiasa patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Macam mana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Alright? Okey, baiklah. Hari ini kita nak belajar sains tambahan dan tajuk yang dipilih adalah daya dan gerakan. Jadi kalau anda nak tahu siapa guru kita, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru cemerlang sains tambahan dan mempunyai 18 tahun pengalaman mengajar dalam subjek ini. Mari kita bawakan ke studio Sukses hari ini bersama dengan kita Cikgu Rosnizan Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Sihat dia Cikgu? Alhamdulillah. Okey, ni tak terkira dah berapa kali kita bertemu. Nampaknya betapa hebatnya Cikgu Rosnizan mengajar sains di studio Sukses kita. Baik Cikgu, selamat datang ke studio, dan hari ini sebelum kita nak mulakan dan nak tanya Cikgu lebih lagi apa yang akan kita pelajari, Wani nak ajak Cikgu untuk datang ke sini untuk kita sama-sama membuat hand sanitasi tangan. Memakai hand sanitizer sebagai langkah pencegahan awal. Okey, jadi Cikgu dah pakai, Wani pun dah pakai. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sebagai permulaan apa yang telah dipilih dan mengapa Cikgu pilih topik ini. Ni adalah topik yang ketujuh lah dalam form 4 tingkatan 4 punya subjek. Okey, subjek sains tambahan. Di mana tajuknya daya dan gerakan. Ya. Okey, yang ni dia punya disiplinnya adalah fizik. Fizik. Sebelum ni dengan saya mungkin Wani dah belajar kimia. Betul. Kimia dah berapa kali? 2 kali rasanya. Hari ni kita pergi pada fizik lah. Okey, kita pergi kepada fizik, daya jadi, dan kimia gerakan. pun dapat, fizik pun dapat, mungkin akan datang biologi. Itu dia. So 3 dalam 1. Ya, yang penting saya tak pernah ambil subjek ni pun. Bila saya belajar dengan Cikgu, mana tu saya boleh ambil balik subjek ni kan? Boleh je. Okey, Ambil untuk peperiksaan ulangan ke apa. Ya, untuk pengetahuan sendiri pun tak ada masalah kan Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Untuk kegunaan kehidupan harian. Betul. Okey, baik Cikgu. Sekarang ini kita nak terus pergi kepada murid Cikgu yang kita bawakan bersama 6 orang. Jom kita bawakan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Terengganu bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Khabar baik? Semua sihat ya? Penuh semangat, cantik-cantik, comel-comel belaka murid Cikgu Semua hari perempuan ini. hari ni. Ya, semua pelajar perempuan hari ini. Jadi jom, kita nak minta anda untuk perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dari Irene. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nur Irene Syafiqah binti Muhammad Syardin. Okey Irene, bagi tahu nama, umur dan cita-cita anda. Cita-cita saya nak jadi cikgu sains tambahan. Wah, nak jadi macam Cikgu Rosnizan juga. Okey, bagus. Seterusnya kita ada Najiha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nana Jana Dirapita, umur 17 tahun dan cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Nak jadi cikgu juga. Okey, baik. Seterusnya kita ada Natasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Natasha Syahira binti Muhammad Sabri, umur 17 tahun dan saya ingin menjadi pensyarah. Menjadi seorang pensyarah ataupun lecturer. Baik, seterusnya kita ada Khairunisa. Hai, nama saya Wan Khairunisa binti Wazamri. Saya umur 17 tahun. Saya ingin menjadi cikgu sejarah. Wow, cikgu sejarah. Okey, seterusnya kita nak tanya Ain. Salam sejahtera, nama saya Nur Aisyah Faizah. Saya berumur 17 tahun dan saya ingin menjadi cikgu. Menjadi seorang cikgu. Dan akhir sekali kita ada Nur Ba'iyah. Salam sejahtera, nama saya Siti Nurbaya binti Abdul Salam. Saya berumur
17 tahun, cita-cita saya menjadi pensyarah. Menjadi pensyarah. Okey, ni Kak Wani nak panggil Siti ke Norbaiyah? Mana-mana. Mana-mana pun Bagi boleh. saya, Asalkan mana-mana nama pun dia lah kan Ya. cikgu. Okey, baiklah kita dah berkenalan dengan mereka semua dan cita-cita mereka kebanyakannya nak jadi cikgu. Apatah lagi nak jadi cikgu guru cemerlang seperti Cikgu Rosnizan hari ini. Sama-sama kita InsyaAllah. doakan mereka lah ya cikgu. Okey, baiklah semua pelajar di atas talian, kalau anda sudah bersedia, Kak Wani nak bagi anda bersedia dengan rehat seketika dan anda yang di rumah pun jangan ke mana-mana kerana lepas ini kita akan belajar sains tambahan bersama dengan Cikgu Rosnizan hanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya dapati daripada 8 bab tingkatan 5, bab 4 yang paling mencabar bagi saya iaitu tenaga dan perubahan kimia. Terdapat 3 subtopik yang perlu dipelajari. Saya masih keliru tentang sel elektrolitik dan sel kimia, terutamanya bila mahu mengenal pasti elektrod positif dan elektrod negatif. Saya berharap saya dapat menguasai topik itu dalam masa yang terdekat. Daripada 8 bab tingkatan 5, bab yang paling sukar ialah bab 6 iaitu gelombang. Dalam bab ini terdapat 4 subtopik yang perlu dipelajari iaitu penghasilan gelombang, resonans, sifat gelombang serta gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Dalam bahagian ini, yang paling sukar iaitu penyelesaian masalah dalam sistem ayunan. Subjek sains tambahan merupakan salah satu subjek yang sukar. Oleh itu, subjek ini memerlukan pemahaman yang tinggi dan memerlukan fokus yang tinggi dari pelajar supaya dapat memahami sesuatu topik. Oleh itu, harapan saya untuk subjek sains tambahan, saya berharap saya dapat lulus dengan cemerlang dalam subjek sains tambahan. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Sains Tambahan bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Terengganu. Okey, Wani nak tanya semua murid atas talian dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjukkan senyuman lebar anda dan tunjukkan thumbs up macam ni depan kamera. Okey, tu dia, kita dah nampak semangat mereka. Cikgu dah sedia ya, Cikgu? Dah sedia. Cikgu dari awal dah bersedia, Cikgu. Ya, betul, Okey, Wani. jadi jom kita mulakan pelajaran kita hari ini. Dipersilakan. Okeylah Fani, seperti biasalah tajuk kita hari ini bab 7 lah, daya dan juga gerakan. Okey, dalam tajuk ni beberapa subtopik lah. Yang pertama kuantiti skala, kuantiti vektor. Okey, yang kedua daya, momentum dan juga impas. Okey, nanti kita pergi detail sikit lah berkait dengan ni sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang berkaitan lah. Okey, jadi kita ada 4 standard kandungan yang akan kita peroleh hari ini. 4 standard kandungan, cuma saya fokus kepada 3 je lah. 3. Satu tu bukan saya tak fokus. Satu tu kita pergi kepada topik untuk yang lain. Okey, baik. Kita selit sikit je lah yang tu. Mari kita. Kita pergi yang pertama dulu, kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Okey, perbandingan dua ni, kita akan nampak satu tu yang ada magnitude sahaja dan satu lagi dia ada magnitude dan arah. Maksudnya dia ada arah ke manalah. Dan contoh dia ada panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik serta kalau untuk vektor dia ada sesaran, hal laju dan juga masa. Maksudnya kita tahu kita nak pergi ke mana, yang tu yang disebut sebagai arah lah. Okey. And then dia punya paduan vektor daripada dia punya kuantiti, skala dan juga kuantiti vektor tu apa yang dinamakan paduan vektor. Okey, paduan vektor tu adalah hasil gabungan dua vektor menjadi vektor tunggal. Okey, contohnya kita ada satu
daya 3 Newton ditolak ke kanan, maka nampaklah di situ ada anak panahnya ke kanan. Dan satu lagi daya 5 Newton ditarik ke kanan. So bila kedua-duanya kanan, maka kita tambahlah. Tambah dia. Punya paduan dia dapat 8. Okey, yang ni yang simple saja. Okey, pengenalan yang pertamalah. Okey, untuk yang ni dia punya ni boleh dikatakan advance sikitlah, leraian daya. Okey, di mana satu daya tu kita tarik ataupun kita tolak, dia ada certain sudut dia. Okey, di sini kalau Wani tengok dia punya sudut dia tu kita namakan dia theta lah. Okey, di mana F tu merupakan vektor asal dia. Okey. So apabila satu vektor tu kita leraikan kepada dua komponen. Satunya adalah komponen Fx dan satu lagi adalah komponen Fy. So bagaimana kita nak kira untuk Fx dan juga untuk Fy? Wani ingat lagi belajar zaman dulu, zaman-zaman dulu. Zaman dulu. Kena tambah ke cikgu? Kalau kita nak ni, kita leraikan dia dulu. Satu-satu kita dapat dia punya paduan yang tengah tu. Yang F dia. Okey, tak apalah saya tunjuk sini sebabnya dalam mentinggal mungkin lupa-lupa ingat. Bukan ingat, saya kena lupa. buka buku balik cikgu. Ya, betul ni. Okey, yang student tu dia tahulah. Okey, sebab dia belajar, baru lagi belajar kan. Okey, so yang pertama untuk Fx adalah Fx sama dengan F cos theta. Kenapa kita guna cos theta? Sebabnya dia punya sudut dia di sebelah Fx. Dan satu lagi, Fy itu adalah F sin theta. Sin tu sebabnya dia setentang. Walaupun dia duduk sebelah kiri, Fy itu kita gerakkan dia sebelah kanan, dia akan jadi setentang. Maksudnya jadi macam segitiga lah. Okey, cuma yang ni sebab kita tengok paksi Y dan paksi X, biasa kita nak buat graf kan. Okey, kita pergi seterusnya contoh. Yang ni contoh yang simple dulu, bukan kita pergi yang betul-betul soalan dia lah. Okey, troli ditarik dengan 45 Newton, sudutnya 20 darjah. Okey, daripada garisan mengufuk. Okey, so kita perlu leraikan ada dua lah. Satu Fx macam tadi lah. Dan juga satu Fy. Ada student nak respon ke? Ataupun Wani sendiri nak respon? Macam mana kita nak kira dia? Yang ni dia punya formula asal dia lah. Kita minta pelajar cikgu lah. Wani nak siapa? tanya Najiha. Sila jawab Najiha. Najiha boleh pilih je nak yang mana. Oh, sedap pilih ya. F dia dibagi dalam 45 Newton. Jadi 45 cos theta dia 20 darjah. Jadi 45 20 darjah sama dengan 42 Newton. Okey, kita tengok dulu dia punya jawapan dia. F digantikan dengan 45 dan theta-nya cos 20 darjah. Okey, betul lah 42 Newton. Okey, yang kedua. Yang kedua nak tanya Karunisa. Saya tak nampak. Okey. Dah nampak dah Karunisa? Tak. Okey, nampak dah. Okey, untuk Fy, Karunisa. Fy dia F 45 darjah. Okey. 45 Newton, okey. Sin? 40 Newton. Sin dia... sin berapa? 20? 30? Sin... 20. 20. So nilainya, ada kalkulator ke tak? Tak ada kalkulator. Siapa sediakan kalkulator? Siapa yang boleh tolong? 15 Newton. 15. Okey, 15 Newton. Okey, terima kasih Irene. Betul, 15 Newton. Okey, yang ni simple lah. Kita cari satu-satu dia punya leraian daya lah. Okey, dan berkait dengan daya di mana tu dinamakan tarikan atau tolakan lah dikenakan ke atas suatu objek. Okey, dia ada 3 lah. Di mana akan berlaku pertukaran arah dia. Okey, menggerakkan suatu objek yang pegun. Yang ketiga, menambah kelajuan suatu objek yang bergerak. So ada 3 dia punya itulah perbandingan dia lah. And then dia punya persamaannya adalah F sama dengan MA. Di mana M tu adalah jisim, A tu adalah pecutan. Dan unitnya adalah Newton lah. Macam tadi. Okey, seterusnya kita pergi keseimbangan daya. Okey, bila kita tengok ni, yang ni adalah ahli gimnastik. Di mana dia dalam keadaan pegun apabila dia punya berat dia ke bawah. Okey, ke daya tarikan graviti lah, berat. Dan satu tindak balas yang setentang dengan dia dinamakan tindak balas normal. R. Maka dia akan jadi dalam keadaan pegun. Tidak bergerak lah, seimbang lah. Okey, manakala gambar yang kedua tu adalah kapal terbang. Di mana ada 4 daya yang bertindak.
Okey, di mana dia kalau kita tengok, kalau Wan ni biasa naik kapal terbang lah. Okey, sekarang ni jarang-jarang boleh naik kan. Musim sekarang ni. So, bila kita naik, bila kita berada dalam kapal terbang, dalam keadaan kita rasa kapal terbang macam tak bergerak. Sedangkan dia bergerak. Yang tu bila dia tak rasa kita tak bergerak tu, dia berada dalam keadaan halaju mala. Di mana berat dengan daya angkat dia sama. Okey. Dan juga bukan sama nilai, maksudnya dia zero, sifar. Dengan keseimbangan dan juga daya tujahan serta daya seretan dia sama. Maksudnya kiri, kanan, atas, bawah itu nilainya sifar? Nilai dia sifar. Okey, maksudnya atas dan bawah tu, so dia seimbang lah. Dan kalau dia nak take off ke, nak landing ke apa semua tu, tengok yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Okey, Wani? Boleh Baik, faham? cikgu. Faham, cikgu. Okey, faham. Dan satu lagi yang ni besar sikit lah, momentum. Okey, dia punya momentum maksudnya adalah hasil darab, jisim dan halaju suatu objek. Okey, bila kita tengok situ jisim dan juga halaju. Okey, maka dia punya ni dinamakan quantity vector. Kenapa quantity vector? Tadi dah belajar tadi sebab dia mempunyai magnitude dan magnitude dan apa ya? Satu lagi. Quantity vector, magnitude dan arah. Okey, betul. Dan ni dia punya formula dia. P kecil lah. Okey, kalau P besar tu tekanan, pressure. Yang ni P kecil ni untuk momentum sama dengan M adalah jisim dan V adalah halaju. Dan unitnya, P momentumnya itulah. Dan unitnya adalah kilogram meter per saat ataupun kita boleh guna Newton saat. Okey, boleh? Okey. Ada apa-apa Wani nak tanya ke? Bagi saya tak ada apa-apa, cikgu. Saya mengikuti cikgu ni. Murid-murid yang lain macam ada mana, faham tanya? Tak setakat ni? Boleh nak tanya apa-apa? Okey. Okey, seterusnya kita pergi ni berkaitan dengan momentum lagi lah. Ini dinamakan prinsip keabadian momentum. Di mana jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, so dia ada dua jenis pelanggaran. Satu dinamakan pelanggaran kenyal, di mana dia punya objek tu dua akan bergerak berasingan. Okey, dia terpisahlah dan dia mempunyai halaju yang berbeza. So di bawah tu dia punya formula dia. Formula ni tak perlu hafal lah sebabnya setiap soalan ni seperti mana sebelum-sebelum ni, bawah soalan tu dia akan bagi formula. Wah, seronoklah murid cikgu. Ya, tak hafal dah. Betul, kita orang dulu kena hafal semua cikgu. Betul, zaman dulu-dulu memang kena hafal. Yeah. Setiap satu yang ni nak guna yang mana, yang ni nak guna yang mana, yang tu kelebihan dulu. Kelebihan sekarang, just kita faham dia punya konsep dan cara nak guna saja. Betul. Okey, manakala ada satu lagi dinamakan pelanggaran tak kenyal. Bezanya selepasnya dia bercantum dan dia punya satu sahaja velocity halaju. V itu halaju. Okey, sebab dia banyak termsnya bahasa Inggeris. Okey, V itu velocity lah. Okey, Wani, beres? Alright, dah sampai soalan dah. Dah habis dah. Dah habis penjelasan cikgu. Sampai sinilah. Dia punya short note panggil nota-nota ringkas lah yang mana penting dalam tajuk daya dan gerakan. Okey, boleh kita pergi pada contoh soalan? Boleh cikgu. Okey, yang pertama. Siapa yang volunteer? Atau Wani sendiri nak jawab? Wani panggil siapa lagi yang belum? Natasha. Okey, Natasha, soalan nombor 1. Jawapannya A. Baca soalan dulu boleh? Baca soalan dulu. Tak dapat skrin. Tak nampak skrin. Skrin kecil sangat. Okey. Silakan. Raja satu menunjukkan sebuah kapal terbang bergerak dengan halaju seragam. X adalah satu daripada daya yang bertindak atas kapal terbang itu. Apakah X? Jawapannya A, berat. Berat. Okey, A, berat. Okey, tadi dah belajar ada 4 daya. So, yang ni berkait dengan X je lah. Okey. Maka jawapannya betul lah, berat. Okey, yang kedua. Ada yang nak jawab yang kedua? Wani nak tanya Maya. Yang ni berkait dengan calculation sikit lah. Raja 2 menunjukkan seorang pemain hoki menolak bola dengan komponen daya mengufuk 20 N. Jawapannya A, 17.32 N. Boleh explain macam mana dapat jawapan dia? Yang ni kena guna kalkulator ya cikgu? Ya betul. Okey, macam mana Bayah formula guna kalkulator? Formula dah diberi, cuma kita masukkan nilai je lah. Okey.
20 darab dengan cos 30 dapat jawapan 17.32 Newton. Okey. Faham Wani? Bahasa Terengganu tu. Faham cikgu. Alhamdulillah. Tak ada senyum Okey. student dia. Bahasa Terengganu tak ada masalah. Ya, saya masih Lorak faham lagi masing-masing. cikgu. Tak apa, Wani tak faham boleh tanya. InsyaAllah saya explain yang mana saya faham. Okey, boleh. Okey, so dia kata tadi F adalah 20 Newton dan cos theta tu dia ambil daripada sinilah gambar rajah 30. Ya. Okey, so Kali dapatnya sahaja. kali saja dan kira guna kalkulator 17.32. Betul lah 17.32. Bagus Mbak Ya. Okey, yang ketiga yang ni advance sikit lah Yati. Yang tu yang saya kata ada dia punya formula yang letak di bawah. Okey, ada nak bantu? Siapa lagi belum? Nak Okey, cuba? bagi Kak Wani pilih. Syazlin. Ain Syazlin. Ya. Silakan. Rajah 3 menunjukkan satu pelanggaran tak benyak. Apakah kad laju akhir V selepas pelanggaran itu? Rumusnya diberi M1 U1 tambah M2 U2 dengan M1 tambah M2 darab dengan V. So jawapan dia C 8.0 MS -1. C. Okey, boleh explain sikit macam mana awak dapat C? Mungkin Ain boleh kongsi jalan kerja tu macam mana Ain? 0.4 Okey. darab 10 tambah 0.1 darab sifar sama dengan 0.4 tambah 0.1 V. V sama dengan 8.0. Okey, so setiap satu dia masuk nilai lah. Ya. Okey, Bani, kau tengok di bawah ni contoh yang saya bagilah. Yang merah tu adalah G-Sync, yang hitam tu dia punya halaju lah. Okey, saya beza dari segi colour lah, senang nak tengok dia punya tu. So nilai je betul lah, 8.0. Maksudnya formula semua di dalam gambar tu digunakan? Ya betul. Okey. Cumanya kena hati-hatinya kat mana? Biasanya kena hati-hatinya pada 0.4 dan tambah 0.1. Sebab tu dikurungkan. Okey. Sebab kadang calculator engineering ni dia akan jadi masalah kepada pelajar kalau dia tak kurungkan, nanti dia akan ambil yang mana lebih awal. Yang tu kebanyakannya ni kita panggil cuai, kecuaian pelajar lah. Betul. Okey, dalam menjalankan pengiraan. Sebab tu kadang-kadang kita over confident, kita rasa dah betul. Tapi kita tersilapnya cara pengiraan kita masa kalkulator. Penggunaan kalkulator juga penting. Betul, penggunaan kalkulator. Dia punya teknik dan caranya. Okey. Okey, Wani nak teruskan boleh? Boleh cikgu, tapi sebelum tu Kak Wani nak tanya, semua murid dalam atas talian ada pegang kalkulator tak bersama dengan anda? Mungkin kalau ada boleh kongsi ke, tunjuk depan kamera kalau ada kalkulator sekarang? Ada tak? Suka semua kira pakai fikiran diorang cikgu. Sebab ini yang simple rasanya. Okey, tak bagi bagus. yang advance lagi lah. Tapi macam saya cikgu kena ada kalkulator cikgu. Ya. Sebab saya ni kira-kira dia kurang sikit kalau membaca tu tak apa. Jadi saya perlukan kalkulator. Tak apa, Wani boleh je. Tak ada kita masalah. boleh sambung lagi cikgu. Okey, seterusnya yang istilah jawapan dia 8.0. Okey, kita pergi kepada soalan struktur lah. Okey, soalan struktur bila kita tengok di sini dia punya jadual 4 menunjukkan dua daya bertindak ke atas satu objek dalam tiga situasi yang berbeza P, Q dan R. Okey, cuma saya nak tanya Wani dulu sebelum saya tanya student lah. Yeah. Kalau Wani tengok situasi berkenaan, apa yang terlintas di kepala Wani? Saya tengok situasi ada arah kiri dan kanan. Arah kiri dan kanan. Lepas tu apa yang Wani rasalah nak buat? Saya rasa mesti akan ada penlibatan tolak dan tambah. Betul. Maksudnya kita nak tengok dia punya objek berkenaan bergerak ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan. Depends bergantung kepada nilai calculation kita lah. Pengiraan kita. Di mana ketiga-tiganya tu, objek tu dia punya jisim dia sama. Cuma yang berbezanya adakah ditarik, ditolak ataupun kedua-duanya. Ditarik dan juga ditolak. Okey, so yang tu kita tengok pada anak panah lah yang penting. Baik. Okey, Wani. Boleh pergi kepada soalan A. Siapa yang nak bantu? Yang nak cuba? Siapa nak jawab A? Wani nak panggil Irene. Saya. Silakan jawab. Mengapakah daya dikategorikan sebagai kuantiti vektor? Okey. Daya mempunyai magnitude dan arah. Betul, Wani? Daya mempunyai magnitude dan arah. Agak-agak betul tak? Saya takut nak bagi jawapan cikgu. Kenapa Wani takut? Takut kena rotan? Saya takut saya salah. Nanti cikgu marah saya. Tak adalah. Tak apa. Kalau salah kita belajar. Ya. And then
Wan ni kena baiki lagi, salah lagi, baiki lagi. Takut nanti mengambil masa yang lama kan. Ya. Okey, di sini kita tengok kita ada dua je kita belajar je kan. Kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Yang skalar tu hanya magnitude. Magnitude tu maksudnya adalah nilai. Wan ni. Okey, Tadi saya tahu. lupa nak beritahu tadi. Jawapan Irene tadi betul sebab ada betul. arah di belakang. Sebab ada arah. Baru saya ingat yang cikgu. tu vektor. Betul lah. Mempunyai magnitude dan arah. Dia punya maksud dia simple je. Ya. Kalau dia tanya kuantiti skala, mempunyai magnitude sahaja. Okey, dapat 1 mark. Okey, jadi soalan 4 ni 1 markah, Irene mendapat 1 markah. Jadi sekarang cikgu sebelum kita tanya mereka lebih banyak soalan, kita nak bagi mereka berehat seketika lah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama saya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Sains Tambahan Daya dan Gerakan bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosniza Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bahariah Terengganu, dan kita masih lagi bersama dengan 6 murid di atas talian kita ni. Semua masih semangat lagi tak nak jawab soalan ni? Kalau dah semangat tunjuk depan kamera macam ni, macam Kak Wani. Okey, mereka masih bersemangat cikgu. Jom kita teruskan dengan sesi. Okey, boleh Fani. Okey, seterusnya lah yang ni pada jadual 4. Ni biasa soalan ni kadang-kadang pelajar dia miss. Dia tak buat pada jadual 4 berkenaan. So saya ambil balik daripada kita recall balik nanti, saya ambil balik jadual berkenaan. Okey, saya letak di sini. Lukis arah daya paduan bagi situasi P dan Q. Maksudnya pada jadual berkenaan student kena lukis. Ya. Okey, ada yang nak maklum jawapannya? Siapa lagi nak cuba? Okay. Walaupun dia suruh lukis, awak maklum saja nak panah ke mana. Kiri, kanan, atas, bawah. Mereka takut nak volunteer cikgu. Jadi saya kena pilih. Okey, Wani nak tanya. Natasha. Ya. Okey, apa jawapan B? Jawapan B. Arah ke kiri. Kiri untuk yang mana? P ke Q? Ke kiri untuk Q. Yang P ke kiri, Q ke kanan. Okey, untuk P ke kiri. Nak panah ke kiri lah dia punya tu dia. Okey, Q betul tadi ke kanan. Kanan. Okey, just lukis yang tu je. Dapat 2 markah di situ. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kenapa Q tu ke kanan, cikgu? Okey, Q ke kanan. Okey, Q ke kanan, kalau Wani tengok 18 Newton ke kanan, betul? Dan 12 Newton ke kiri. Maka bila anak panah ke kiri, nilainya adalah negatif.
Alright. Kalau anak panah ke kanan, nilainya positif. Maka 18 tambah negatif 12 akan dapat 18 tolak 12 lah. Boleh congok ni. Kalkulator tak ada. 18 tolak 12. 18 tolak 12. Okey, simple je lah. Dapat 6 lah. Sebabnya kanan lebih daripada kiri. Kita tengok yang tu je. Kalau kita tak kira pun tak ada masalah. Tapi kalau student bagi anak panah dan dia bagi nilai di sini, di mana 18 tolak 12 tu dapat 6. So, tak salah. Yang penting kita nak dia suruh lukis dia punya anak panah je lah. Okey, maksudnya ada pengiraan di situ. Kalau dia buat pengiraan tak ada masalah. Sebab kita just nak tengok dia punya anak panah. Baik. Pengiraannya mungkin soalan-soalan selepas ni lah. Okey, seterusnya untuk C. Okey, siapa yang nak jawab untuk C? Untuk C kita nak minta. Tadi Wani suruh saya jawab untuk Q. Sekarang ni C dia nak untuk P. Atau Wani sendiri nak jawab? C untuk Wani P. nak cuba? 20N ke kanan dan 20N ke kiri. P Wani, yang tu R. Ya Allah cikgu. Apa dah jadi dengan mata saya cikgu? Okey. Situasi P, hitung daya. Saya minta murid lah cikgu. Laju sikit mereka boleh kira untuk saya. Wani nak tanya Najiha. Najiha, tolong Kak Wani Najiha. Kak Wani dah blur dah. Tahu je 10 Newton tambah 8 Newton jadi 18 Newton. Okey, dia beritahu jadi 18 Newton. 18 Newton. Kenapa 18? Okey, kedua-duanya anak panah dia sama. Ke kiri. Kita boleh guna untuk negatif kedua-duanya ataupun kita jadikan dia positif, tak ada masalah sebab dia sama. So di sini kita ambil yang simple yang positif lah. 10 tambah 8 sama dengan 18 Newton. Tetapi yang ni pun kena hati-hati. Kenapa? Sekiranya dia tanya anak panah arah ke mana atau gerakannya ke mana, maka kita kena tentukan dulu anak panah ke kiri negatif dan ke kanan adalah positif. Okey, faham Wani? Faham cikgu. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, seterusnya terangkan situasi R tidak bergerak. Yang tadi yang Kak Wani pening tak disilap tadi. Yang Kak Wani tengok 20 ke kanan dan 20 ke kiri. Okey, ada yang nak bantu? Kak Wani. Khairunisa, nak bantu tak? Boleh je. Okey. Terangkan mengapa objek dalam situasi R tidak bergerak. Kerana dua daya yang sama magnitude bertindak pada arah yang bertentangan. Okey, betul Wani? Betul 20 cikgu. ke kanan, 20 ke kiri. Ya. Ada jawapan lain Kak Nisa? Tak ada lah, satu je. Okey, terima kasih kita tengok lah betul ke tak. Okey, dua daya yang sama magnitude bertindak pada arah bertentangan. Sama magnitude bermaksud sama ni nilai 20 tadi, tetapi pada arah yang berbeza. Ataupun yang warna hitam tu soal jawapan yang kedua, daya paduan adalah sifar. Ataupun dia kira 20 Newton tolak 20 Newton nilainya adalah sifar. Okey, so pengiraan pun kita terima. Yang ni untuk poin yang kedua lah. Okey, seterusnya E. Rajah 4 menunjukkan arah 4 daya yang bertindak ke atas sebuah kapal terbang yang sedang bergerak. Okey, ada yang nak bagi tahu dia punya setiap anak panah tu apa daya dia? Pak Yah nak bagi tahu tak? Kita kena tahu dulu daya yang bertindak lah. Okey, Pak Yah. Ke atas tu daya angkat. Okey, nak ke atas. Ke depan daya tujahan. Okey. Bawah tu berat. Daya seretan. Yang mana? Yang ke kiri? Ke kiri. Okey, bawah berat. Okey, daya tujahan, daya angkat, daya seretan. Tak ada masalah. Yang ni kenapa kita conteng-conteng kat sini, tujuannya kita tak hilang fokus kita atau tersilap ambil. Okey. Sebab nanti soalan, tu yang ada soalan dia tu. Ada kaitannya. Okey, siapa nak cuba? Irene, jawapan cuba dah ada Irene. tadi. Wan nak cuba pun okey je. Satu daya yang bertindak ke atas kapal terbang. Daya angkat cikgu. Daya angkat. Okey. Betul ke? Betul. Kat situ ada empat. Empat tadilah. Tapi dia nak satu je. Wani dah jawab daya angkat, okeylah. Ada satu. Betul cikgu, saya jawab tadi. Saya takut tengok muka cikgu macam salah je. Okey, alright. Tak apa, saya tengok tu nak bagi Wani confidentnya lebih. Okey, baik. Saya dah confident. Okey, yang kedua. Ada yang nak bantu? Kedua, Kak Wani minta Irene lah. Tadi Kak Wani dah jawab dah. Sini Kak Irene. Dalam keadaan menggigil Kak Wani jawab. Okey. Okey, yang kedua. Daya yang bertindak ke atas kapal terbang itu adalah dalam keseimbangan.
Apakah yang berlaku kepada halaju kapal terbang itu? Halaju tetap. Okey, dia beritahu halaju tetap. Tadi kita dah sembang-sembang dengan nota tu, bagaimana kita berada dalam kapal terbang tu, kita rasa kapal terbang tak bergerak. Okey. So Halaju sebabnya halaju dia tetap ataupun halaju dia seragam. Alright. Satu markah. Okey, yang kelima. Yang kelima, siapa lagi belum cuba ni? Ain? Okey, Ain 5A. Atas tu dia punya penerangan je lah. Okay. Adakah right unit momentum yang betul? Jawapan dia kg/ms -1. Okey, kg/ms -1. Betul. Kg untuk jisim, M dan ms -1 untuk halaju. Maksudnya betul. ni dah ada jawapan dah atas ya, cikgu. Betul. Atas dia dah ada just kilogram darab dengan ms -1. Tapi dia punya ni ketiga-tiga ni pelajar boleh pilih. Kesilapan akan berlaku. Okey. Okey, yang tu yang kena hati-hati. Kadang-kadang pelajar mungkin dia pilih kilogram saja sebab dia tak ingat. Yang ni unit dia kena ingatlah. Okey, Wani. Seterusnya. Seterusnya, 1. Siapa belum cuba ni? Kairunisa? Ya. Okey, apa jawapannya? Berdasarkan Lajah 5, nyatakan jenis pelanggaran tersebut. Pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal. Okey, kenapa pelanggaran kenyal? Sebabnya? Sebab kereta, ada explanation tak? Dia bergerak? Gerak bersama atau bergerak berasingan? Bersama. Ya ke? Pada rajah tengok balik rajah tu. Sama ke? Atau asing? Tak. Dia berasingan. Dia confuse tu. Okey. Tapi tak ada. Dia tak nak tanya yang tu berkaitan. Cuma dia pelanggaran kenyal. Cuma kita kena confirm lah. Pelanggaran kenyal ni macam mana? Adakah dia sama ataupun bergerak berasingan? Sebabnya kalau sama, satu saja halaju dia. Okey. Kalau berasingan, halaju masing-masing lah. Okey. Yang kedua ni calculation tadi. Calculation yang sama saja. Just bagi je caranya. Siapa ada pegang kalkulator tadi? Kak Wani tak berani nak jawab. Kalkulator lupa bawa. Ya, tak boleh nak kira cikgu. Okey, siapa nak cuba? Tadi ada pegang kalkulator tu. Siapa orangnya? Irene ke tu? Irene sila jawab soalan 2 ni, Irene. Cepat bantu Kak Wani. Saya. Hitung halaju kereta Q selepas pelanggaran. Nilai M1 800. Nilai U1 20. 800 darab 20 tambah 800 darab sifar. Persamaan M1 800 darab dengan 5 tambah 800 darab V2. Okey. So V2 nilainya 15. Okey, yang ni yang dia bagi satu-satu lagi lah. Okey, dan jawapannya betul 15 meter per saat. So dapat 2 markah. Okay. 15. Tadi Irene bagi tahu 15 je. Jadi unit tu pun penting kan cikgu? Yang tu saya nak explain tu. Cepat je Wani bertindak. Okey, terima kasih Wani. Okey, yang pertama satu markahnya datang daripada dia punya gantian kita panggil. Okey, gantian kepada formula berkenaan. Yang kedua V2 15 1 markah. Okey, sebab dia tak bagi dia punya unit halaju. Okey, di mana di sini kalau di sekolah tu kita ampunkanlah. Tetapi ada tetapinya Wani. Jawapannya 15. Kalau dia tak bagi unit, okeylah kita bagi sebab dia dah usaha dan dia dapat. Kalau 15 tu dia bagi 1.5, ada unit yang dia ubah. Kalau jawapan tu bila kita ubah balik berdasarkan unit, jawapannya betul 15, okey, correct. Dia kena ada unitnya. Tetapi kalau nilai yang dia bagi tak ada unit, maka dia akan jadi salah lah. Exactly 15 lah kita nak. Okey, unit tu di sekolah kita boleh lah. Tapi bukan kata kita boleh abaikan langsung kita tak belajar. Tapi kena hati-hati. Sepatutnya yang ni kita tulis wajib ada unit lah. Okey, supaya kita tak hilang satu markah. Seperti mana sebelum ni saya kata, kalau hilang satu markah, dia boleh mengubah grade. Ya, betul. Maksudnya cikgu kalau 15 sahaja pun betul. Kalau nak dapat lebih betul, kena ada unitnya lah. Kena ada unit. Takut nanti sebab saya tak boleh nak kata di peringkat yang sebenar tu unitnya wajib atau tidak. Kadang-kadang kalau saya ajar unit tak wajib, tiba-tiba pada waktu berkenaan wajib nanti, maka ajaran sesatlah kepada pelajar. Okey, Wani? Okey, cikgu. So, kita bagi buat
yang sebetulnya. Baik. Okey, yang ketiga Wani. Yang ketiga, Kak Wani nak tanya Najiha. Berdasarkan jawapan anda di lini 2, tentukan arah pergerakan kereta Q ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ada G, ke kanan. Ke kanan. Agak-agak Wani, betul ke? Ya, betul. Kenapa? Soalannya kenapa? Sebab dia memang ke kanan, cikgu. Sebabnya dia memang ke kanan. Okey, kita tengok apa? Tengok dia punya nilai halaju. Positif atau negatif? Positif. Positif maka ke kanan. Kalau negatif, ke kiri. Ke kiri. Okey, itu je dia punya keyword dia. Okey, dan seterusnya. Okey, ini soalan esei ni. Okey, soalan esei kalau kita tengok biasanya student, soalan-soalan esei berkenaan ni dia bukan kata malas. Dia nak membaca tu satu masalah lah. Betul ni? Sebab dia nampak banyak ni. Padahal bila dia baca satu-satu dia akan dapat dia punya input dia kat situ. Betul. Okey, contohnya yang ke-6 ni. Okey, ada yang nak boleh baca? Boleh nampak? Baca slow motion dulu dan kita tengok satu-satu maklumat apa yang diberi. Natasha, cuba baca soalan 6. Darjah 6.4, darjah 61 dan darjah 62 menunjukkan pelanggaran pelanggaran yang serupa. P dan Q dengan jisim masing-masing ialah fasa dan guli P yang mempunyai momentum untuk berlanggar atau guli Q yang berada dalam keadaan pegel. Pelanggaran menyebabkan guli P berhenti dan guli Q bergerak secara serta-merta. Sebab laju sangat baca tu. Okey, terima kasih Natasha. Okey, dia punya ayat di atas yang explainnya kita boleh tengok pada gambar. Okey, di mana kalau Wani tengok rajah 6.1, dia ada satu, kita tengoklah yang guli P. Dia hanya explain dia tak bagi dia punya jisim. Jisim ni bagi ke atas 0.1 kilogram. Bermaksud semua guli P dan Q tu nilainya sama. Okey, dan sebelum pelanggaran P bergerak ada halaju dia, di mana Q tak ada halaju. Maksudnya dia pegunglah. Okey, lepas tu bila dia bergerak dia menghentam guli Q, maka guli P berhenti, guli Q bergerak. Okey, gambar yang kedua. Bezanya apa kalau Wani tengok di sini? Bezanya P dengan Q tu macam jauh sikit, cikgu. Dia jauh satu. Kenapa dia jauh? Yang gambar 6.1 tu dekat. Sebabnya kita tengok ada bezanya dari segi nilai halaju. Okey. Maksudnya P 1 meter dan P untuk rajah 6.1 1 meter per saat. P untuk 6.2 2 meter per saat. So siapa yang lebih laju? 6.2 atau 6.1? Okey, betul Wani. 6.2 lebih laju. Bermaksud bila dia mentam makin jauh lah. Okey. Sebelum kita jawab soalan ni cikgu, kita nak berehat seketika lah. Kita bagi peluang anak murid cikgu buat dulu jalan kiranya dan kita nak tengok jawapan mereka selepas ini. Dan anda jangan ke mana-mana, kita berehat seketika kembali dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik.
Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih lagi bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan Muhammad dan 6 murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Baria Terengganu. Okey, jom kita nak teruskan dengan soalan esei pertama kita hari ini, Cikgu. Dipersilakan. Okey Wani, yang ni tadilah sambungannya untuk 6A. Okey, ada nak jawab berkait dengan maksud. Okey, ni Kak Wani nak tanya Ain. Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? Hasil darab jisim dengan had laju. Okey, hasil darab jisim dengan had laju. Okey, betul. Okey, B yang ni 4 markah ni, explanationnya mungkin lebih sikit lah, tapi dia dah bagi poin-poin dia. Okey, ada yang nak bantu? Siapa pula nak cuba untuk B ni, 4 markah? Ni kita tanya volunteer. Siapa nak volunteer? Sila angkat tangan. Okey, tak ada nak volunteer. Kak Wani yang panggil. Kak Wani suka panggil orang ni. Kak Wani nak panggil Najiha. Okey, berdasarkan rajah 1 dan rajah 6.2 bandingkan halaju gulipi sebelum pelanggaran selepas pelanggaran dalam rajah 61, halaju gulipi sebelum pelanggaran kenyal dalam rajah 61 dan halaju gulipi sebelum pelanggaran dalam rajah 61 dan dalam rajah 6.2 lebih reading ke? Okay, nampaknya Najiha ada masalah teknikal di situ, Cikgu. Tapi tak mengapa. Kita boleh teruskan dengan jawapan sebenarnya, Cikgu. Cikgu. Boleh. Tapi saya dah dapat dia punya sikit je. Dia bandingkan halaju gulipi untuk rajah 6.1 macam mana dan halaju gulipi sebelum pelanggaran untuk rajah 6.2. So, kita kena explain satu-satu. Jadi, dia panjang sikit lah. Nama pun soalan esei tapi boleh buat dah bentuk point form. Okey, yang ni contohlah saya bagi. Okey, yang Najiha bagi tadi cuma saya dapat tangkap sebelum dan selepas, cuma tak tahu kecil ke, besar ke. Okey, kita tengok sini. So, kalau Wani tengok pun panjang dia punya jawapan dia. Okey, keyword dia yang merah, Wani nampak merah? Nampak. Yang ni simbol dia adalah lebih kecil. Lebih kecil. Bermaksudnya halaju P sebelum pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil berbanding halaju P sebelum pelanggaran pada rajah 6.2. Dan yang kedua, momentum P sebelum pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil daripada momentum P sebelum pelanggaran pada rajah 6.2. Okey, untuk poin yang ketiga, dia nak jarak dia. Okey, jarak yang dilalui oleh Q selepas pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil pada jarak yang dilalui oleh Q selepas pelanggaran pada rajah 6.2 dan tenaga kinetik selepas pelanggaran pada rajah 6.1 lebih kecil berbanding tenaga kinetik Q selepas pelanggaran pada rajah 6.2. So, keempat-empatnya semua lebih kecil. Lebih kecil tapi lebih kecil. Sebabnya halaju P yang pertama tadi 1 kan? 1, ya. Yang satu lagi 2. Bila halaju dia besar, maka nilai momentum dia besar, nilai tenaga kinetik dia besar, semuanya besar. Sebab dia mempengaruhi. Halaju mempengaruhi momentum berkenaan. Okey, Cikgu, ni jawapannya panjang betul, Cikgu. Ada tak cara yang lebih mudah nak tulis jawapan sebenarnya? Wani nak tahu cara yang lebih mudah? Ya. Untuk orang yang genius, mujurlah saya dah standby jawapan contoh. Nasib baik Wani tanya. Saya rasa mungkin Wani nak tanya sebabnya yang lebih mudah. Sebab sebelum ni rasa Wani dapat tahu sebelum ni, biasa kalau perbandingan ni kita buat dah bentuk jadual. Betul. Pun boleh Wani. Ada tak jadual ni, Cikgu? Ada, saya sediakan lebih awal. Kod ditanya, saya standby. Kalau tak nanti, lama nak tulis balik, nanti nak tanya. Okey, so keempat-empatnya ada aspek dia. Okey, dan pada rajah 6.1, rajah 6.2, just tulis je. Lebih kecil, lebih besar, dah cukup. Dapat 4 markah, mudah. Ni memang jauh lebih mudah pada tadi sebenarnya, Cikgu. Ya, betul. Sebab tadi kita ulang.
Kadang-kadang penat nak menulis banyak ni, tiba-tiba malas dah nak tulis. Maka tercicirlah jawapan berkenaan. Okey, jadi inilah dia cikgu, nampaknya kita dah buat banyak soalan bersama dengan Cikgu Nurhazizan hari ini. Jadi Kak Wani nak tanya, semua murid atas talian sepanjang kelas kita hari ini, semua faham tak apa yang Cikgu Nurhazizan ajar? Kalau faham, tunjuk macam ni buat kali terakhir. Okey, Alhamdulillah Cikgu, nampaknya mereka dapat apa yang Cikgu nak sampaikan hari ini. Betul. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan dan Cikgu mungkin boleh bagi rumusan yang ringkas dan juga ucapan Cikgu yang terakhir. Rumusan ringkas macam biasalah. Tengok soalan tu yang penting lah, di mana poin-poin daripada soalan tu sendiri boleh bagi jawapan kepada kita secara tak langsung. Okey, dan saya nasihatkan agar student jangan takut untuk mencuba. Itu je lah. Macam Wani tadilah. Takut-takut tapi tiba-tiba jawapan tu betul. Nasib saya cikgu. Nasib. Takut salah tak apa, kita belajar. Betul. Tapi takut tak cuba, kita akan ketinggalan. Baik salah Wani sekarang daripada salah kemudian hari. Betul, Wani. Okey Cikgu, jadi terima kasih Wani ucapkan kepada Cikgu Nurhazizan Muhammad selaku guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Terengganu, dan terima kasih Kak Wani ucapkan kepada Nur Airin Syafiqah, Nur Najihah Nadirah, Nur Natasha Syairah, Wan Karunisa, Nur Ain Shazlin dan Siti Nur Ba'iyah. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah cikgu anda dan ibu bapa anda bangga dengan keputusan anda nanti. Okey? Alright, sekian saja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rasif bin Abdul Manan dan isteri saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada anak kami Muhammad Iqbal Azhamuddin di SMA Muhammadiyah Berperang. Semoga dapat menjawab soalan dengan sebanyak mungkin dan mendapat keputusan yang cemerlang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Muslihah binti Musa, ibu kepada Adlin Akilah binti Zamrul Syam yang bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Terengganu, ingin mengucapkan all the best kepada kakak dan semua rakan-rakan seperjuangan. Tidak lupa juga kepada semua calon SPM 2021 di seluruh Malaysia. Jangan lupa ya anak-anak, peganglah nasihat guru-guru dan ingatlah pesan ayah dan ibu. Buat yang terbaik. Semasa exam nanti, fokus betul-betul kepada soalan. Jangan gelabah. Jawab dengan tenang dan terbaik. Banyakkan berselawat dan berdoa kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan. Ingat, usaha, doa dan tawakal. InsyaAllah. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.